Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah, malam ni dengan limpah kurnianya kita diberi peluang, kesempatan untuk sama-sama menunaikan kewajipan kita salat berjamaah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan dan diterima menjadi bekalan untuk keselamatan dunia dan hari akhirat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesempatan kita dapat bertemu dan beriktikaf di dalam rumah Allah ini, dan kesempatan yang ada kepada kita malam ini di antara waktu maghrib dengan Isyak, kita ambil sikit ruang untuk kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan kebaikan daripada pertemuan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, suka untuk saya membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas, yang paling hampir dari kalangan manusia, min darajatin nubuwati, dengan darjat kedudukan kenabian, ahlul ilmi, yaitu ahli ilmu dan ahli jihad. Tuan-tuan, kenabian dan kerasulan sudah tamat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi adalah penutup kepada sekalian Nabi dan sekalian Rasul. Sebab itulah Nabi dikenali dengan Khatamun Nubuwah. Nabi adalah penutup kepada sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jadi tuan-tuan, bila Nabi ini adalah khatam penutup daripada kenabian, kerasulan, sistem Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu terhenti. Maka tak ada dah selepas daripada tu orang yang boleh mengaku dan mendakwa sebagai Nabi. Yang ada ialah pewaris kepada Nabi dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang yang berilmu. Itu penyambung kepada sistem kenabian. Cuma dalam hadis yang kita baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawa dari kalangan manusia
ada orang yang hampir dengan sistem kenabian itu, hampir dengan darjah kedudukan nabi-nabi itu. Siapa tentu orang yang paling hampir itu? Dua kelompok. Pertama, iaitu ahli ilmi, ahli ilmu. Ahli ilmu adalah orang yang paling hampir dengan darjat, dengan kedudukan para anbiya. Kelompok ataupun kumpulan yang kedua ialah ahlul jihad, orang yang berjuang. Pasal apa ahli ilmu kedudukan dia hampir dengan para anbiya? Pasal apa pula kedudukan ahli jihad dekat dengan ataupun hampir dengan para anbiya? Nabi SAW huraikan, iaitu kata Nabi, amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rasul. Pertama, tuan-tuan, dari kalangan ahli ilmi, mereka itu menjadi pemandu, mereka menjadi penunjuk terhadap manusia terhadap apa yang dibawa oleh rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi apa yang Rasul bawa daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak paling utama yang dibawa oleh rasul-rasul, oleh para anbiya ini ialah mentauhidkan Allah. Maka tuan-tuan, ahli ilmu, para ulama, orang yang sambung perjuangan Rasul, perjuangan Nabi ini, dia akan memandu manusia macam mana cara mentauhidkan Allah. Jadi itu yang menyebabkan ahli ilmu tu dekat, hampir kedudukannya dengan nabi-nabi, dengan para rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hari ini pun boleh memahami dan boleh mengetahui tentang agama dengan panduan para ulama. Kalau ulama tak pandu kita, tak tahu kita tentang agama ni. Jadi para ulama lah yang mengambil tanggungjawab daripada dulu. Sebab tu waktu negara kita dijajah, lama tuan-tuan negara kita dijajah ni, 400 tahun lebih. Daripada 1511 Portugis masuk sampailah 1957, 446 tahun negara kita dijajah. Dan sepanjang tuan-tuan penjajahan ni, kita tahu penjajah ni bukan sekadar masuk saja-saja. Di samping dia bongkar segala hasil masuk negara kita, dia balik. Lepas pada tu tuan-tuan, penjajah ni juga berusaha untuk mengubah agama negara yang dijajahnya. Kalau yang menjajah itu Kristian, dia nak orang jadi Kristian. Dan itu terbukti bila negara Filipina sebagai contoh dijajah. Akhirnya rakyat Filipina yang asalnya Muslim, orang yang beriman, boleh ubah jadi Kristian. Jadi Kristian. Daripada ibu negara yang bernama ataupun dikenali dengan Amanillah, hari ini jadi Manila. Jelas tak tu? Jadi maksudnya tuan-tuan, ni usaha-usaha dan inilah di antara tujuan besar penjajahan. Dia ambil hasil mahsul, lepas pada tu dia tinggal bangsa yang dijajah dalam keadaan miskin, dalam keadaan jahil. Kemudian kalau boleh dia nak ubah agama. Tapi Allah Ta'ala selamatkan kita. Tanah Melayu kita ni Tuhan selamatkan.
Walaupun penjajah ni cuba sedaya upaya untuk memesongkan pegangan dan akidah, tapi akhir mereka mengakui mereka gagal. Pasal apa? Adakah tentu umat ini ataupun rakyat ataupun penduduk di tanah Melayu ni memiliki akidah yang mereka mampu untuk hadapi penjajahan, menghadapi tentu usaha untuk mengkristiankan mereka? Jawabnya tidak semata-mata itu, tetapi dokongan, dorongan dan panduan daripada para alim ulama, ahli ilmu yang memandu umat ni. Sebab tu kita cukup kenal tuan-tuan, sebut nama Muhammad Arsyad Al-Banjari, ni ulama besar. Daud Al-Fatani, ulama besar. Abdul Samad Al-Palembangi. Jadi tiga tokoh ini tiga tokoh berpengaruh. Daripada Syekh Muhammad Arsyad, kemudian Syekh Daud, kemudian Syekh Abdul Samad Palembang, ketiga-tiga ni tuan-tuan mempengaruhi dengan asuhan, didikan, panduan mereka, dengan kitab-kitab tulisan mereka. Mereka berjaya mempengaruhi dan memandu umat ini selamat daripada kerja-kerja jahat penjajahan. Sampai hari ini kita boleh bertahan dengan Islam, alhamdulillah. Kalau tidak kita pun tak tahu jadi apa kan. Malam Jumaat boleh pakat hadir, kita sembahyang jamaah. Kalau tak ada kuliah kita pakat baca Yasin. Ada kuliah kita ikut kuliah, kita ikut tuan-tuan. Kita beramal dengan agama hasil daripada apa? Panduan. Ini yang disebut fadallun nas. Ahli ilmu memandu, bimbing, bagi petunjuk kepada manusia terhadap apa yang dibawa oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan rasul-rasul secara umum. Itu kerja mereka. Jadi inilah peranan ahli ilmu yang menyebabkan kedudukan ahli ilmu itu tinggi. Jadi ahli ilmu jadi tinggi, paling hampir dengan kedudukan para anbiya, kedudukan para rasul, kerana mereka berperanan bimbing umat. Jadi bila kita kenal yang tu, terima kasih. Terima kasihlah kepada alim ulama. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua ni pernah mendapat sentuhan daripada para alim ulama. Kita berjalan, tanya dulu biasa mengaji di mana. Dia kata saya ni dan mengaji dengan Tok Guru Haji Ismail, Tuan Guru Haji Ahmad, Kepala Bukit Pinang. Ada setengah dia kata saya dan mengaji dengan Tok Guru Haji Wan Ibrahim di Lepai. Ada setengah Tuan Guru Haji Yahya Teluk. Ada setengah tuan-tuan sebut saya sempat dan mengaji dengan Tuan Guru Haji Harun Bukit Pinang. Ini kalau kita sebut dalam parlimen, pokok senar sahaja. Tu tak kira Tok Guru kita dilanggar lagi. Yang satu masa tuan-tuan di Pekan Langgar itu ada 6 pondok. Satu masa. Allahu Akbar. Besarlah jasa alim ulama kita. Besar sungguh. Yang memandu umat ini, memandu kita, memandu ayah kita, Tok Wan kita, dapat berjalan di atas jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tuan kita buka balik, tengok balik sejarah peranan ahli ilmu di dalam menyelamatkan akidah umat. Sebab tu jangan tuan-tuan dipandang remeh, pandang kecil kepada kitab-kitab alim ulama, kitab kuning. Kitab kuning tu kalau kita tengok sekali-kali, Allah, setengah orang dia pandang lekeh. Tak ada kualiti dia kata kitab ni. Ada setengah dia kata kitab-kitab kuning ni hadis maudhu' banyak.
Dia merendah tuan-tuan kitab-kitab ni. Padahal kitab ini sudah berjasa ratusan tahun menyelamatkan akidah umat ni. Alhamdulillah. Itu jasa yang ada kepada alim ulama kita. Sehingga hari ini kita kenal agama. Tuan-tuan, tu kita sebut tu hak besar-besar lah. Tuan guru yang ada pondok, yang ada apa. Berapa ramai dari kalangan guru-guru Quran duduk kat kampung kecil-kecil ya. Jadi guru Quran tuan-tuan peranan besar. Nah, dia buka pengajian di rumah. Jiran-jiran main mengaji. Kadang orang tua pun ada, kadang orang muda, banyak kanak-kanak main mengaji. Satu, dia bagi masa. Nombor dua, dia bagi rumah dia. Saya ingat tentu ada seorang guru Quran perempuan. Dia duk buat pengajian di rumah. Lepas tu satu hari dia jumpa tu imam. Dia minta izin kat tu imam nak buat di masjid. Masjid ni ada balai lentang tu nak buat tu. Jadi sajalah kita sembang-sembang dengan guru ni, tanya apa siapa yang daripada rumah nak pindah main masjid. Dia kata seronok buat di rumah ni, senang, takkan duduk keluar lah. Tapi lah dia kata budak-budak ni buat keluar tikar mengkuang, dia koneh sampai habis. Tu bayang tikar mengkuang. Nah, daripada tikar mengkuang hak lengkap satu tu, dia koneh terang nak sampai giliak dia tu, habis tikar. Tercabut habis. Tikar rumput pun habis. Dulu-dulu cerita dulu. Tak apa lagi dia kata. Hak tak tahan dia contiang dinding habis. Takkan dia nak tunggu giliak dia tu, dia dulu lukis kat dinding. Dia tak main tengok rumah dia. Tu tuan-tuan pengorbanan. Allahu Akbar, besarlah jasa. Sebab tu satu benda yang kita pun tak terfikir tuan-tuan. Almarhum Ustaz Azizan, dia hargai jasa ni. Yang sampai hari ni siapa jadi pemimpin di Kedah ni, Menteri Besar nama Datuk Seri Mukhris, Menteri Besar nama Datuk Seri Bashar, Menteri Besar tuan-tuan nama Datuk Seri Sanusi, semua sambung dia. Bulan Ramadan cari guru Quran di kampung, kemudian bagi sikit sumbangan. Saya ingat lagi waktu dia duduk bocah tu, dia kata, tuan-tuan nak saya bagi perempuan sekalian, hak saya bagi ni sikit ya. Bukan gaji, bukan elnaun, sikit. Kita buat kain batik, kita buat sikit kuih raya, ada sikit duit raya. Sikit tanda ingat. Banyak tanda ada. Sebagai apa? Rasa terima kasih daripada kerajaan atas jasa yang begitu besar yang dibuat oleh guru-guru Quran. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan guru Quran ni. Nah, guru Quran kita dulu, dia bukan hafal Quran, tapi dia tak gaduh tengok. Silap dia boleh berbetul. Tak apa. Tapi oleh kerana dia hari-hari dengan Quran, silap ya boleh betul. Ramai guru Quran dari kalangan orang-orang perempuan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi ini adalah orang yang kedudukan dia dekat dengan nubuah, dengan kenabian. Banyak lagi lah. Hak jadi guru ni tuan-tuan tu kita sebut tu, ambil contoh guru pondok, ambil contoh alim ulama hak besar-besar yang mengarang, yang menulis kitab, ambil contoh guru Quran. Banyak lagi. Guru yang memandu, guru yang memberi panduan, guru yang tuan-tuan mendidik, guru yang mengasuh kita. Kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kedudukan mereka itu menghampiri kedudukan para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma ahlul jihad. Tadi ahli ilmu, nombor dua ahli jihad. Ahli jihad ni fajahidu bi asyafihim ala ma jaa bihir rusul.
Depa ni pula ahli jihad ni, depa berjihad pada jalan Allah. Jihad ni apa dia? Berjuang. Nah, kita terjemah perkataan jihad bahasa Arab tu kepada bahasa Melayu, berjuang. Apa dia berjuang? Menumpahkan segala keupayaan. Apa tentu hak dia ada, dia bagi habis. Sanggup bersusah payah, sanggup berempah pulah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan jihad yang banyak. Sekurang-kurang tuan-tuan jalan jihad ni ada 5. Berasaskan apa hak Nabi buat waktu hayat Nabi, berasas para sahabat hidup zaman mereka. 1, dia panggil jihadut tablighi, jihad sampaikan. Jihadud dakwah, jihad untuk menyampaikan, untuk menyebar agama. Tuan-tuan, hak sampaikan ini, Islam boleh tersebar seluruh dunia pasal ada ahli jihad ni. Depa tak boleh duduk kira nak keluar daripada negara depa untuk sampaikan Islam. Tuan-tuan tengok, kerja-kerja ini terus disambung daripada satu generasi ke satu generasi. Hak generasi para sahabat cukup hebat lah. Mai selepas tu, antara hak selalu kita dengar kisah Tariq bin Ziyad. Ni hebat tuan-tuan ni. Kalau kita pergi ke Maghribi, Morocco, selalu ada cerita-cerita ni. Nah, Tariq bin Ziyad, macam mana tuan-tuan dia bawa masuk Islam ke negara-negara sampai boleh masuk ke negara-negara Eropah. Macam mana dia bawa? Antara cerita masyhur tentang Tariq bin Ziyad, dia ni bila dia buka satu wilayah, dia masuk tentang satu negara, dia berdakwah, dia sampai ke Islam, dia pergi sampai sempadan negara tu laut. Dia akan berdiri di tebing laut, di pantai ni, dia tengok ke tengah laut. Kemudian dia sebut, kalaulah aku tahu di seberang lautan ini ada pulau yang didiami oleh manusia, aku akan harungi lautan ini untuk sampaikan Islam pada mereka. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, sekali lagi tang ni kita boleh baca sejarah alim ulama kita, macam mana Islam boleh sampai di tanah Melayu. Jasa tuan-tuan alim ulama, hak mai dari India, yang mai tuan-tuan dari China, yang mai dari Arab, dari Yaman, mai buka pondok di sini. Sebab tu di kalangan orang Melayu rupa parah macam-macam. Satu kelebihan yang ada kepada orang Melayu ni, semua rupa bangsa dalam dunia ada kat orang Melayu. Dia ada muka lagu Arab, cari tengok keturunan Yaman, Hadramaut. Pasal itu kita dengan nasi Arab kita suka, pasal kita ni ada keturunan mereka tu. Hadramaut tuan-tuan, ramai orang kita dari Yaman. Kita baca sejarah tok nenek ramai dari Yaman ni, sanggup bersusah payah bermusafir daripada negara dia, mai duduk di sini, kemudian sampai ke Islam. Saya ingat banyak tuan-tuan, kalau kita nak cerita kisah-kisah sejarah ni terlalu luas. Tu hak mai dari luar, hak mai dari Aceh. Saya kadang tuan-tuan duk fikirlah dulu dia pemain dengan apa. Kalau kita kapai hak dan yang kita dengar cerita lah ni, hak tok uang kita, tok nek kita, hak nek kapai pergi Mekah. Saya pergi umrah bulan Sudah, bertemu dengan satu jamaah umrah, dia dari Sabah. Umur dia tak silap saya 80 lebih lah, orang perempuan. Dia tak apa pandai cerita lah, tapi anak dia tolong hampa. Pasal dia bercakap ni kadang-kadang dia terlalu berat ke bahasa Sabah ni, anak dia tolong cerita. Dia kata mak ni dia pernah
datang mengerjakan haji dengan kapal ayak. Dulu waktu kapal ayak dulu ni. Dan inilah pula dia mai umrah naik kapal terbang. Tuan-tuan bayangkan dia punya beza tu waktu dia pergi dengan kapal ayak dengan dia naik kapal terbang lah. Kalau dia boleh cerita lah, dia duk cerita ke anak dia lah. Kita ni tak apa nak faham elok bahasa dia tu, tapi dia duk cerita ke anak dia tu. Allah, dia kata dulu waktu mula-mula mai tu dengan kapal ayak tu sampai mandi cedok ayak telaga Zam-Zam. Kita hak tu kita tak boleh bayang lah. Telaga Zam-Zam duduk tepi dengan Kaabah tu, cedok dengan timur mandi. Bawa ayak tu mandi dengan ayak tu. Tu ada apa? Tang tu pun kita fikir tak sampai dah. Pasal apa? Tak terbayang. Tapi itulah keadaan. Lepas tu dia cerita masak makan sendiri. Mana ada siapa muassasah apa ada nak urus, tak ada. Masak makan sendiri. Waktu tu cerita perjalanan dengan kapal ni tak saya cerita. Berapa lama tuan-tuan dalam kapal ayak. Kadang berbulan untuk pergi balik. Tu kapal ayak zaman kita dah. Hak sebelum tu 50 tahun sebelum tu, 100 tahun sebelum tu, macam mana alim ulama, macam mana para pendakwah keluar daripada negara mereka untuk bawa Islam, mai duduk tempat kita. Dia buka pondok, dia apa tuan-tuan, untuk apa? Sampai ke Islam. Ada di kalangan mereka tak buka pondok apa, cuma dia kahwin. Dia berkahwin dengan orang sini, jadi Islam. Habis keluarga, mertua apa semua jadi Islam. Ni para pendakwah. Tuan-tuan, para pendakwah Islam ni terus bergerak sampai ke hari ni. Sampai hari ni. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, para da'i pendakwah ni terus bergerak. Saya tak ambil lah sampai luar negara. Ada sahabat saya seorang tuan-tuan, dia berapa puluh negara dalam dunia ni duk bawa Islam pergi. Kalau dia cerita kat kita, kita berasa lagu hak kita duk buat tuan-tuan tempat kita ni kecil sangat. Kemudian kita duk berasa tuan-tuan lagu kita ni kemas tak sangat ada Islam. Tapi bila dia cerita bagaimana keadaan dunia ni, ya Allah, hebatnya dengan Islam ni. Dakwah. Saya ambil kawan-kawan duk pergi di Sabah cukup dah. Sabah, Sarawak. Masuk pedalaman. Tuan-tuan dengar cerita daripada tuan guru kita Ustaz Johari Morad. Tu pondok Darul Hidayah Sungai Mati. Kalau tuan-tuan dengar cerita dia saja pun cukup dah. Lah tuan-tuan, dia sudah buka 4 pondok di Sabah. Siapa yang nak duit dia sampai ke Sabah, dia tak pi, tapi nak bagi duit dia sampai untuk buat jasa dalam usaha dakwah pendidikan di Sabah, tuan-tuan pergi bagilah kat Ustaz Johari ni. Sungguh lah dia sedang bina dan siapkan pondok dia yang keempat di Pulau Banggi. Kalau sebut Banggi tu di Selangor. Banggi 2 kali G. Saya pun pergi 2-3 kali dah Pulau Banggi ni. Dari Kudat nak sampai ke Pulau Banggi ni 1 jam setengah, macam kita naik feri daripada Kuala Kedah nak pergi ke Langkawi. 1 jam setengah naik feri. Naik di Pulau Banggi, rasa macam kita duduk di zaman 70-an. Sungguh tu. Jalan tar ada 15 km sahaja. Ni kita ni jalan tar sampai depan tangga. Tadi saya pergi di Kampung Empah. Jalan elok tuan-tuan. Kampung ni dia duduk dalam, kalau kita tengok lagu dusun ni, ada dia masuk tar ni sampai depan tangga. Tapi depa di sana 15 km sahaja tar Alin Tanah Merah. Rumah macam orang dulu-dulu. Kita pun masuk berjalan tuan-tuan.
Pergi tengok tempat-tempat mengaji ilmu, sekolah macam dulu-dulu ketinggalan. Nah, ayat tong ayat ni tak ada ayat hujan. Oh, tak boleh bayang. Tapi hebat. Hebat apa? Kat tepi pantai ni ikan duk berenang nampak. Belum dimajukan untuk pelancongan, tapi sangat hebat. Saya masuk pergi tuan-tuan, ada satu rumah dia tulis tentu pondok pengajian. Tu pun tak ada pondok dah, tak ada tempat mengaji dah, sekolah tak ada dah. Makna tak ada sekolah agama di sana. Ada sekolah kebangsaan, tapi sekolah agama tak ada. Jadi tunggu kita Ustaz Johari dia pergi buka di sana. Dan terbaru ni tuan-tuan, dia dah dapat kelulusan dah apa semua, dan dia akan buat pengambilan pelajar. Siapa nak pergi mengaji, percuma. Percuma. Hebat. Jadi kalau orang Tanjung Musa berasa nak pergi duduk Pulau Banggi, boleh hantar anak pergi. Tapi hebat tuan, ni usaha dakwah. Saya tengok cara dia duk buat tu. Pasal kita tahu benda ni susah. Susah tuan, cerita di Sabah. Sihir sangat hebat. Pondok pertama dibuka di sana dinamakan Fi Zilalil Quran. Mula tuan-tuan nak boleh buka. Satu ustaz sini ingat. Kalau saya sebut nama boleh jadi tuan-tuan kenal. Tuan-tuan pergi di Tembak. Ada satu ustaz, Tok Guru di Tembak, dia buka pondok di sana. Dulu dia ni jadi guru pondok di Sabah. Sihir ni tuan-tuan nak cerita macam-macam ujian yang dia temui. Kalau sampai ke saya lah, tak tahulah, nah saya pun tak dengar daripada mulut dia, tapi orang hak cerita dia boleh tahan 1 tahun dia tak masa balik. Pasal apa? Hidup di rumah ni pisau ditikam daripada lubang lantai, dalam lantai rumah. Tetap duduk tidur cuk kita. Keluar baik ke tepi. Oi. Bukan ada orang bawah, tak ada orang. Tak ada bunyi apa, tapi pisau dia duduk main. Wallahu a'lam. Dia boleh tahan setahun. Kalau saya 2 malam datang balik. Bukan main-main tuan-tuan. Tapi mereka boleh buat. Ustaz Johari ni dia boleh buat pasal apa? Dia asuh tuan-tuan anak-anak pondok ni. Contoh pondok dia pertama di Kiulu, dia asuh bagi boleh, betul dia hantar pergi pondok kedua, dia hantar pergi pondok ketiga, dia hantar pergi pondok keempat. Tuhan bagi kekuatan dekat dia. Masuk kawasan pedalaman nak masuk berjam-jam, kadang-kadang naik kenderaan, bukan boleh pakai kereta-kereta kecil ni, pakai 4-wheel untuk masuk pergi dalam. Kita masuk sedih tuan-tuan, keluar demam, laluan lori balak masuk pergi 2 jam 3 jam perjalanan. Dan Ustaz Johari ni pun dia ada masalah slip disc, tapi dia cerita, dia kata dia dapat kekuatan dari seorang doktor di Sabah. Bila dia ada masalah sakit pinggang apa semua ni, tak boleh sampai tak boleh jalan, tak boleh ni, pergi doktor ni duk pegang belakang. Dia kata, Ustaz, teruskan perjuangan ni. Ini ni tulang belakang hak sakit ini akan menjadi saksi depan Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dan jihad Ustaz. Tuan bayang. Nah, kira boleh ayat tu tak ada maka ubat pasal lega dah. Ni jihad. Tu kalau kita tengok satu baru. Yang kedua tuan-tuan, jihad yang kedua ialah jihadut ta'limi. Tadi nak sampaikan dakwah, yang kedua jihad pendidikan. Macam itulah, buka pondok, buka sekolah, buka pusat pengajian, ni semua susah belakang ni. Saya sambung pondok almarhum Tuan Guru Haji Ibrahim di Tok Keling.
Tok Guji Ibrahim ni tuan-tuan, bapa mertua pada Allahyarham Ustaz Fadil. Pondok ni dibuka tahun 40-an. Dan di antara orang yang berjasa ni, Tok Imam ni dulu. Tok Imam kita hidup bangunkan sana. Jadi tuan-tuan, pondok ni dibangunkan tahun 40-an. Lepas pada tu panjang masa ditutup. Tok Guru meninggal apa semua. Tahun 1992 Allahyarham Ustaz Syauqi Ibrahim buka balik. 92 dia buka, 97 saya masuk mengajar. Sampai hari ni saya duduk. Jadi tuan-tuan, kita boleh tahulah bagaimana bila sebut kata pendidikan, sebut kata sekolah agama, ya Allah susahnya. Susah dengan guru, susah dengan pelajar, susah dengan bangunan. Waktu saya pergi tu tuan-tuan, bangunan mula-mula ni kutip lah, siapa nak bagi wakaf bangunan, bagi mai buat kayu-kayu buruk balik pergi tuan-tuan, nah buang cabut paku, kemudian belah, kemudian ketam, kemudian bangun ke hak tu ya dah. Sementara nak boleh kita bangunkan bangunan batu tu, lagu tu dulu kutip tanu, kutip tani. Sebab tu bila mai hari ni nak daftar tuan-tuan sekolah-sekolah agama ni, kadang tak lulus dengan bomba. Bomba tak boleh bagi kelulusan. Sebab tu baru ni kita ada buat perjumpaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dengan Jabatan Bomba. Mari kita duduk sekali. Pasal apa? Pasal Jabatan Hal Ehwal Agama, dia nak luluskan kelulusan sesebuah pusat pengajian ni, dia mesti dapat kelulusan bomba tu. Buri nak pergi ke PBT, nak pergi ke apa, bomba tak lulus, minta maaf. Tuan-tuan, kita nak fahamkan Jabatan Bomba, macam mana mula dibangunkan pondok ni, macam mana mula dibangunkan pusat-pusat pengajian ni. Bukan senang. Sebab tu bila dia pergi tengok kadang-kadang orang dia kata ciri-ciri keselamatan tak ada, kami tak boleh lulus. Allah, kita kata, tuan pegawai, ni saja hak kami ada. Hak ni ada. Nah, kalau nak bercakap tentang kebakaran, kalau nak bercakap kata tak selamat pasal takut nanti terbakar, hak cukup syarat pun terbakar. Tapi nak gambarkan susah lah tuan, alim ulama kita ni nak bangunkan tu jihad pendidikan. Yang ketiga, jihadul mali, korban harta. Korban harta ni banyak untuk orang kita. Saya perhati tengok di Kedah kita ni, masjid hampir 600 buah. Masjid yang solat Jumaat. Ghairi jami' tak solat Jumaat lagi banyaklah, surah banyak. Kebanyakan masjid kita tanah diwakaf. Orang tua-tua kita dulu wakaf, tak dia taklah. Kalau tak wakaf sebidang pun dia pakat-pakat jual wakaf. Buat jualan wakaf. Beli sebidang tanah, buat jualan. Akhirnya tanah tu jadi tanah masjid, jadi pusat ilmu, pusat pengajian. Maka tentu ini pengorbanan harta. Duit ringgit. Jadi orang yang mengorbankan harta masuk dalam jihad. Kemudian yang keempat, dia panggil jihadus siasi, jihad dalam bidang politik. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Daripada Nabi pendakwah, Nabi seorang guru, Nabi mengorbankan harta bersama dengan para sahabat. Sayyidatina Khadijah menghabiskan harta, Abu Bakar menghabiskan harta. Kemudian sampai satu masa tuan-tuan, Nabi menjadi pemimpin. Dia bukan berhenti setakat Mekah, hijrah pergi Madinah jadi pemimpin. Nabi mengatok, menyusun. Ini politik. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok macam mana Nabi mengurus negara, macam mana Nabi mengurus lawan. Nabi berdepan dengan Quraisy Mekah, berdepan dengan Rom, berdepan dengan Parsi. Semua ni Nabi hadapi. Semua ni tuan-tuan dalam bentuk pengurusan sebuah negara. Jadi bila kita tengok apa yang Nabi buat, faham kita. Ada satu lapangan, ada satu bidang yang dinamakan jihad as-siasi, politik. Jadi kalau ada orang duk kata dia politik ni kotor,
politik ni benda hak tak boleh masuk masjid. Politik ni alim ulama tak sadut terlibat lah. Alim ulama ni bersih. Nah, piduk terlibat dengan politik habis jadi berlemuh. Contohnya, mana dia tak faham. Dia tak faham, tuan-tuan. Hadis Nabi SAW menyebut, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu, kaum Bani Israel, pemimpin-pemimpin politik mereka dari kalangan para anbiya, nabi-nabi. Nah, jadi makna orang yang terlibat dengan lapangan politik itu juga adalah melaksanakan jihad. Tapi politik macam mana? Untuk agama. Kalau untuk perut dia, kalau untuk kekayaan peribadi dia, kalau untuk semata-mata kedudukan dia, kalau semata-mata nak selamat diri dia, kalau semata-mata nak angkat diri dia, yang ni bukan. Jadi bagi betul kita berjalan, selamat. Dan yang kelima, ya akhir tuan-tuan, ialah jihadul qital. Jihad perang. Nah, kita tuan-tuan bila sebut perang, setakat ni lah, setakat kita hidup ni, setakat usia kita ni, kita tak berjumpa lah perang mengangkat senjata. Takat perang angkat pen. 19 bulan ni perang angkat pen. Itu je lah. Noh, pakai angkat pen masuk bilik, pi pangkah. Takbir Allahu Akbar, jihad. Itu lah kita. Tu pun ada orang tak mau. Lah banyak tu tak mau. Saya dengar. Dia tapi duk pangkah apa, aku mengundi 7 kali dia tak duk lagu tu lah. Tak mau pergi lah. Habis dia nak apa? Kadang-kadang kita duduk berjalan, tuan-tuan, kok sajalah pergi berjalan-jalan kok pekan hari ke apa. Dia kata, ustaz, naiklah siapa pun jadi wakil rakyat. Saya duduk berniaga ni, parti gerakan, tak bergerak tak makan. Sedar ke ayat dia tu? Kan? Ya tuan-tuan, kita tengok selapis macam tak ada apa. Tapi jangan kita abai orang lain boleh. Umat Islam mengabaikan politik Islam, maka tuan-tuan, orang-orang jahil akan menguasai politik dan mereka tidak akan mempedulikan Islam. Ini bahaya dia. Sebab tu, dalam bidang tuan-tuan jihad, dia pecah pergi kepada jihadul siasi dan ada jihadul qital. Saya alhamdulillah, kalau tak silap tuan-tuan, 2 kali dah saya khatam kitab ni, kuliah ni, berkaitan dengan peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 84 kali tuan-tuan perang. Tu zaman Nabi tu. Detail ulama tulis 84 kali perang. Kita mengundi baru 7 kali tak mau dah. Hak teruk lagi sekali budak ni. Tanya umur berapa? Dia kata ni masuk 50 lah. Betul? Tak lagi. Ni dia kata mujuk hak kali ni pendaftaran automatik. Bolehlah gagah. Tu pun nak tengok dulu, kata kalau cuaca baik pi, kalau cuaca tak elok kata pi lah. Janganlah tuan-tuan. Kalaulah orang dulu mengangkat senjata untuk agama, orang dulu berpegang untuk pertahan agama, takkanlah kita sikit nak pegang pen untuk mengundi pun kita tak boleh. Itulah peperangan, itulah jihad yang dinamakan jihadul qital dalam negara demokrasi. Kalau hak tu pun tak boleh buat, tak tahu nak abang lah. Jadi tuan-tuan, ajarlah anak cucu kita umur 18 semua keluar. Jangan biar kepada orang lain. Tuan-tuan tengoklah bangsa-bangsa lain, mereka ni sangat ambil berat soal ni. Kita anak Melayu ni kadang dia tak apa kalut. Kita nak pergi mana negara kita? Jangan kita abai, negara kita akan terlepas kepada orang lain.
Jadi tuan-tuan, itulah sikit peringatan pada malam ni. Mana dua kumpulan, satu ahli ilmu, yang kedua ahlul jihad. Ini adalah dua kumpulan yang dekat, yang hampir dengan darajah an-nubuwah, kedudukan para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita di antara mereka. Mungkin kita nak jadi orang alim tak capai, nak jadi tuan-tuan orang yang berjihad sebenar masa tak mampu. Sekurang-kurang kita ada sikit bahagian menyokong kerja-kerja mereka. Kita sambung tuan-tuan, nah memberi sumbangan kepada kerja-kerja mereka. Jadi adalah bukti kita terlibat sama di dalam dua kelompok manusia yang sangat istimewa, ahlul jihad dan ahlul ilmi. Salah silap minta maaf banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tu ada manfaat untuk kita ambil pada malam ni. Wallahu a'lam. Tuan, sebelum kita solat isyak, malam ni ada hajat untuk kita adakan sedikit tahlil insya-Allah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.